إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung daripada kitab Ightinam pada muka yang ke-165. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Thumma qala rahimahullah wa annahu al-mutafaddilu bil khalqi wal ikhtira'i wat taklifi la an wujub. Dan sesungguhnya dia Tuhan itu mutafaddilu, dia yang menganugerahkan, yang mengkurniakan dengan kelebihannya, bil khalqi, dengan mencipta, wal ikhtira', dan mengadakan, wat taklif, dan mentaklifkan, la an wujub, bukan dari kerana ada kewajipan, tapi semata-mata ikhtiar dan kehendaknya. Wal mutatawwilu, dan dia yang melebarkan, memanjangkan. Memanjang ni makna melebarkan, meluaskan, bil in'am, dengan memberi nikmat. Wal islah, dan mengelokkan, la an luzum, bukan dari kerana kelaziman dan kemestian, bahkan semata-mata kerana kemurahan Tuhan. Falahul fadlu wal ihsanu, maka baginya lah kelebihan dan ihsan, wan ni'matu wal imtinan, dan baginya lah nikmat dan juga anugerah. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali, kata Syekh Zarruq, annahu la yajibu alaihi ijadul khalqi, tidak wajib atas Tuhan mengadakan makhluk, wala taklifuhum, dan tak wajib Allah mentaklifkan mereka. Kalau Tuhan buat makhluk dan tidak taklifkan apa-apa suruhan atau larangan, tak ada masalah. Tidak ada sesuatu dan tidak ada kewajipan atas Tuhan menghukumkan hukuman taklif dan mewajibkan sesuatu. Tak ada masalah. Wa in aujadahum wa kallafahum, walaupun Allah Ta'ala yang memang dia mengadakan mereka, wa kallafahum, dan dialah yang mentaklifkan dengan taklif-taklif, wa an'ama alaihim, dan dialah yang memberi nikmat ke atas mereka, rahmatan bihim, kerana apa? Kerana rahmat ke atas mereka. Kalaulah Tuhan mengadakan, itu semata-mata kerana rahmat Tuhan ke atas mereka. Kemudian qala fir risalatil qudsiyah, kata Imam Ghazali dalam risalah qudsiyahnya, wa qalatil mu'tazilah, berkata kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah kata apa ni? Wajaba dzalika alaihi, wajib demikian itu atas Tuhan. Wajib Tuhan buat dan Tuhan taklif, lima fihi min maslahatil ibad, kerana pada itu ada maslahah makhluk. Kalau Tuhan tak taklif, macam mana makhluk nak urus? Macam mana makhluk nak mentadbir? Wajiblah Allah Ta'ala turunkan peraturan dan perundangan dia. Kerana pada peraturan dan perundangan itu ada maslahah kepada hamba. Itu kata Mu'tazilah. Wa huwa muhalun, dan ini mustahil atas Allah. Idh huwal mujibu wal amiru wan nahir wan nahi, kerana dialah al-mujib, yang mewajibkan sesuatu, al-amir, yang menyuruh, wan nahi, dan yang melarang. Tiba-tiba ada pula yang lain mewajibkan sesuatu atas Tuhan, sampai Tuhan wajib buat perkara tu. Jadi makna bukan Tuhanlah yang semata-mata dengan kehendaknya, ada tekanan, ada dorongan, ada desakan daripada yang lain. Fa kaifa, mana mungkin sedemikian,
Yatahaddafu lil ijab. Allah boleh dijadikan hadaf, tujuan untuk dikenakan kewajipan. Macam mana mungkin Allah yatahaddafu lil ijab, boleh menerima kewajipan. Au yata'arradu liluzumin wa khitab, ataupun Allah boleh dibentangkan untuk menerima luzum, kewajipan dan juga khitab. Khitab dengan suruh dan juga wajib buat. Mustahil lah. Tuhan tidak menjadi yatahaddafu lil ijab, tidak menjadi matlamat, tujuan untuk dikenakan ijab. Bukan, tak ada. Wa ma'nal mutatawwil. Apa makna mutatawwil? Mu'ti at-tawli, yang memberi dengan limpah kurnia. At-tawli dengan senang, dengan boroh. Setengah kata boroh lah. Dengan mana? Dengan tidak mengira. At-tawli dengan sakha, dengan tanpa mengira. Ai al-mali wal ghina, harta dan juga kekayaan. Mu'ti at-tawli, yang memberikan harta dan juga kekayaan. Waqad qala ta'ala, dan sungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, wala yazaluna mukhtalifin, sentiasalah manusia itu bertelingkah dan bercanggah-canggah, illa man rahima rabbuk, illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang Allah Ta'ala merahmatikan dia. Orang yang rahimahu rabbuka, Allah merahmat akannya oleh Tuhan kamu. Walidzalika, dari kerana itu, khalaqahum, Allah mencipta mereka. Jadi kerana apa ni? Dari kerana itu. Wakila lil ikhtilaf, walil ikhtilaf khalaqahum, kerana nak adanya perbezaan itu Allah Ta'ala cipta. Jadi sebahagian ahli tafsir kata perbezaan dan ikhtilaf ni benda yang tak dapat lari manusia daripadanya. Memang akan bertelingkah, akan berbeza pandangan. Walidzalika khalaqahum, Tuhan cipta kerana nak mengadakan perbezaan dan ikhtilaf ni. Okey, jadi lidzalika tu ada mengatakan lil ikhtilaf. Waqila lirahmah, dari kerana rahmat. Ni kembali kepada apa? Walidzalika ni kembali kepada mukhtalifin. Walidzalika illa mar rahima rabbuk, mafhum daripada mar rahima tu. Walirrahmati khalaqahum, Allah Ta'ala menciptakan mereka kerana rahmat. Waqila lahuma ma'an, ada kata kerana kedua-duanya. Makna kerana Allah mencipta manusia ni memang kerana untuk tujuan mereka berlaku khilaf dan kerana rahmat. Wahwa tahqiq, dan itulah yang tahqiq. Makna hikmat di sebalik penciptaan manusia yang berbeza pandangan dan berikhtilaf ni tujuan apa? Supaya memang Tuhan buat manusia ni untuk berbeza pandangan. Dalam masa yang sama, mereka yang mendapat petunjuk Allah, perbezaan pandangan itu akan menjadi rahmat kepada mereka. Faham tak? Itu datangnya kalam ikhtilaful ummati ataupun ikhtilaful ummah rahmah. Bukan hadis lah. Itu datang daripada kalam ulama mengatakan ikhtilaf, perbezaan umat Nabi ni rahmat. Tu. Jadi wa tahqiq katanya ialah makna walidzalika kembali kepada ikhtilaf dan juga rahmat. Dari kerana ikhtilaf yang didorong oleh hidayat Tuhan, dia tidak akan membawa kepada niza' wal muqatalah wasyahna, tapi membawa kepada rahmat dan juga berlapang dada. Okey. Ikhtilaf begitulah. Ikhtilaf yang gitu, yang baik, ikhtilaf yang positif. Bal al-ikhtilafu ainur rahmah. Bahkan ikhtilaf itulah diri rahmat. Ikhtilaf itu sendiri ialah rahmat. Betul lah. Kalau dalam fiqhnya, dalam perkara-perkara melibatkan hukum, kerana sebab ikhtilaf ni berlaku rahmat. Boleh ada keluasan, ada keringanan, ada kelapangan pada syarak. Mujur ada khilaf. Mujur ada khilaf. Hatta pada akidah sekalipun, walaupun tidak sayugia lah kita ambil pandangan yang mukhtalaf fih, tapi makna kerana ada khilaf itulah rahmat Tuhan. Tidak dihukum sesuatu golongan-golongan sesat itu keluar pada Islam. Sekadar sesat, fasik je, dosa besar. Tapi tak boleh dosa besar.
Dia kata khilaf ulama. Ulama ada yang kata tak kafir, orang kata Tuhan tu bertepat. Betul lah khilaf. Tapi bukan disuruh pegang khilaf. Khilaf tu rahmatnya makna mereka itu masih dalam lingkungan dairatul Islam. Tapi adakah wajar dikemukakan pandangan yang khilaf tu? Tak wajar lah. Sebab tu orang tahzir, orang beri peringatan, orang beri apa nama ni? Beri apa nama ni, sebut larangan lah, ataupun ancaman-ancaman tu, kalam-kalam yang mengatakan sebegitu supaya apa? Supaya jangan pegang akidah yang masalah tu. Supaya jangan pegang akidah masalah tu. Okey. Jadi katanya bal al-ikhtilafu ainur rahmah. Ikhtilaf itu ialah ain rahmat. Idh law lam yaqa, sebab itu kalau orang yang pandang ikhtilaf, dia akan terbuka lah. Idza arafa sabab batala al-ajab. Bila dia tahu sebab dah tu, maka hilanglah kepelikan. Tak pelik dah ni, ada khilaf ni. Ada ulama kata gini. Tapi masalah sekarang, Nabitah dan juga golongan-golongan baru-baru ni, dia cepat sangat. Cepat sangat nak menyalahkan benda yang dia sendiri kurang faham. Dia kata, saya faham dah, saya reti bahasa Arab ni. Jadi kena ta'anni, ya. Al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Jadi ta'annilah, kena ta'anni, kena perhati, rujuk orang-orang yang lebih tua, ulama-ulama sepuh, ulama-ulama yang lebih tahu tentang tu, maka kita akan mendapat hikmat dan dapat tahu. Kalau tak, kita akan sentiasa fi sirah, dalam situasi bertelaguh dengan orang semua, bertelaguh dengan orang. Sepatutnya ikhtilaf itu ikhtilaf yang bawa pada rahmat. Idh law lam yaqa ikhtilafu himamihim, kalaulah tidak berlaku perbezaan himmah, keinginan, nafsu, keinginan dan kehendak, la dha'atid dunya, nescaya akan sia-sia dunia ni, akan hilang dunia ni. Hilang makna akan persia dunia ni. Dunia tak akan jadi dengan berjalan dengan sistemnya, takkan terurus urusan dunia. Tapi kerana berbeza hemmah, orang ni hemmah dia belah cari dunia, orang ni hemmahnya membelanjakan harta, orang ni hemmahnya mengumpul harta. Jadi dunia itu jadi harmoni lah. Ada yang pelbagai ni. Orang ini suka dia mencari ikan, orang ini suka dia bercocok tanam, orang ini suka dia berternak contohnya. Jadi kerana ikhtilaf kehemah yang berbeza itu, maka dunia itu berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi urus takbirnya, jadi boleh berjalan kehidupan dengan elok. Jika tidak, la dha'atid dunya walam tatayassaril aghradu fiha, dan tidak akan mudahlah al-aghrad, tujuan-tujuan pada dunia ini, tak akan tercapai tujuan-tujuan kat dunia ini. Gharad, kita nak buat apa? Kita nak dapat makanan kan? Ada kedai makan yang boleh masak pada kita. Kita tak pandai masak contohnya. Jadi saling lengkap melengkapi. Hemah yang berbeza itu, ikhtilaf itu sebenarnya rahmat. Fafham, maka hendaklah kamu faham. Walhasil khulasahnya annal kulla ni'matun, bahawa setiap perkara itu nikmat, wa minnatun, dan anugerah, fi aini kaunihi niqmat, fi aini kaunihi niqmatan wa madarratan. Gitu fi aini kaunihi niqmatan wa madarratan, pada diri keadaan dia itu nikmah. Satu nikmah ni lawan pada nikmat. Nikmat ni makna nikmat lah. Nikmah tu makna satu bala. Wa madarratan, dan kemudaratan. Pada bala mudarat tu, itu diri nikmat dan anugerah. Tengok ahlillah, ulama-ulama sufi, dia tengok benda cubaan dan mudarat itu nikmat dan anugerah Tuhan. Kenapa? Id na'imu ahlin na'im, kerana na'imu ahlin na'im, nikmat
ahli yang mendapat kenikmatan ziyadatun fi azabi ahlil jahim, ialah menambahkan pada azabnya ahlil jahim, ahli yang mendapat seksa. Orang yang mendapat seksa, bila tengok orang dapat nikmat tu, bertambah nikmat, apa akan jadi? Apa akan jadi? Bertambah seksa. Orang yang ahlil jahim, bila melihat ahli naim mendapat ziyadah naim, pertambahan nikmat bagi ahli nikmat, menambahkan kepada azab ahli jahim, ahli azab. Orang yang dapat azab, bila tengok ahli nikmat dapat nikmat, bertambahlah azabnya. Wabil aksi, samalah lawannya juga. Apa dia? Seksaan, azab kepada ahli jahim, itu nikmat kepada ahli dapat nikmat, orang ahli syurga. Kenapa nikmat? Kerana dia terselamat daripada dapat seksa. Maka melihat keadaan orang yang mendapat seksaan itu, diseksa, dia sebenarnya mengingatkan kepada nikmat bagi dia. Tengok. Itu halus ulama-ulama ahli tasawuf ni, ulama sufi ni, mereka benda kita bukan tak tahu kan, tahu, tapi mereka tengok dengan sisi yang berbeza. Mereka lihat dengan pandangan yang halus lagi. Sebab itu mereka tidak iktiraf atas perkara yang Tuhan tentukan. Tidak iktiraf atas qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dapat baik belaka, comel belaka. Kullu syai'in 'iqdul jauhar hilyatul husnil mahibi. Setiap perkara itu 'iqdul jauhar, permata dan juga berlian. Hilyatul husnil mahibi, satu daripada perhiasan Tuhan yang menzahirkan keindahan dan juga kehebatannya. Fata'ammal zalik, maka ta'ammulkan kamu demikian itu. Disuruh kita bersifat dan berpakaian dengan sifat ini. Itu yang kita nak tu. Cakap mudah. Cakap mudah. Bila kena diri, habis ribut pak dibuatnya. Habis media sosial, habis dia guna. Habis orang dikacau. Sebab apa? Sebab tidak dapat menerima qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qawluhu idh kana qadiran ala an yasubba ala ibadihi anwa'al azabi, kerana Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk mencurahkan, yasubba, mencurah dan mengenakan, ala ibadihi, ke atas hambanya, anwa'al azab, pelbagai jenis azab, wa yabtaliyahum, dan Allah Ta'ala mencubakan mereka, membalakan mereka, bidhurubil alam, dengan pelbagai jenis kesakitan, wal awsab, dan juga keletihan, kesusahan. Walau fa'ala dhalika, kalaulah Tuhan buat demikian sekalipun, lakana minhu adlan, nescaya itu daripada Tuhan masih dikira keadilan dia, adil, hak dia. Walam yakun qabihan wa zulman, dan tidaklah itu satu keburukan dan juga kezaliman. Tak ada. Yakni, memaksudkan oleh Imam Ghazali, anna ihsanahu, bahawa ihsan Tuhan, belah kasihan Allah, bil ijadi wali bidai, dengan mengada dan juga ibda', mencipta, wa tafaddulahu, dan menganugerah oleh Allah Ta'ala, bil insya', dengan menjadikan, wal ikhtiraq, dan menciptakan itu, syahidun, itu menyaksikan, bidawamil awafi, dengan sentiasanya ada keafiatan, berterusannya keafiatan, anugerah afiat Tuhan, wa adamil mu'alajati lil balaya wal uqubat, dan tidak dikenakan dengan bala-bala dan juga balasan. Menunjukkan bahawa apa? Bahawa Allah mengada, memberi kepada kita nikmat itu dalil bahawa Allah mengkekalkan, mengurniakan keafiatan kepada makhluk ini.
Dan Tuhan tidak mu'alajah, mengenakan dengan bala-bala dan juga uqubat, seksaan. Idh kana qadiran 'alaiha, kerana Tuhan memang mampu nak memusnahkan makhluk ni sekaligus, nak mengenakan azab-azab tu mampu. Thumma lam yaf'al, tapi dia tidak buat, ma'a wujudil istihqaq, beserta berhaknya, ada keberhakan, ada hak, berhak makhluk ni diseksa, berhak makhluk ni diazab. Sebab apa? Oh, jahat sangat manusia setengah tu, orang tu jahat, habis-habis jahat lah kita. Maksiat tu habis-habis maksiat je boleh reka nak buat. Zaman sekarang ni bukan sekadar melakukan maksiat, tapi kreatif dalam maksiat. Sekarang ni bukan isu buat maksiat dah. Pada zaman sekarang ni isunya membuat kreativiti dalam maksiat, membuat maksiat yang tak pernah orang buat. Makna kalau ikut dari segi berhak tu, ada wujudil istihqaq, berhak, tapi Tuhan tak buat. Thumma lam yaf'al ma'a wujudil istihqaqi minal ibad li mukhalafatihim, kerana menyalahi mereka amrahu wa nahyahu, suruhan Tuhan dan larangan Tuhan. Jadi dakkah Tuhan tu belah kasihan dan rahmat kepada hamba-Nya? Sampai begitu pun Allah Ta'ala masih tidak musnahkan makhluk ni. Ma'annahu, beserta bahawa Allah Ta'ala lau fa'ala dhalika bila sabab, kalaulah sekalipun Tuhan buat, andai kata Tuhan buat demikian itu tanpa ada sebab, andai kata Tuhan nak azab, nak musnah, tak ada sebab apa-apa, minhum, dari kerana mereka, lam yalhaqu bidzalika naqsun, nescaya tidak mendatangi akan Allah dengan sebab itu oleh kekurangan, wala ghairu, atau selainnya. Andai kata kalau Tuhan nak beri musnah, nak menghancurkan, nak mengazab sekalipun tanpa ada sebab pun, Tuhan berhak. Dan tidak itu satu dikira sebagai kekurangan dan kelemahan. Idh la hajra alaihi fi af'ali, kerana tidak ada sekatan atas Tuhan pada perbuatannya. Wala radda li hukmi, tidak ada yang menolakkan bagi hukum Tuhan fi adlihi, pada keadilannya, wa ifdalihi, dan anugerahnya, kurnianya. Falahul fadlu wal ihsan, bagi Allah Ta'ala kurniaan dan ihsan, wan ni'matu wal imtinan, nikmat dan juga anugerah, bidzalika kullihi, dengan semua kesemuanya itu. Wal fadlu, apa maksud al fadlu? Al ata'u min ghairi sababin, iaitu pemberian tanpa sebab, wal istihqaq, dan tanpa ada hak, tanpa berhak pun Tuhan beri. Itu makna al fadlu, Tuhan memberi tanpa mengira. Ni kata boroh ataupun beri tak kira ni, tak kira orang, tak kira sebab, beri tanpa melihat sebab. Jahat ke baik, beri belaka. Berhak tak berhak, beri belaka. Itu fadlun minallah. Fadlan minallahi wa rahmah wa maghfiratan. Fadlan minallahi wa rahmah wa maghfiratan wa rahmah. Nampak tak? Besar makna tu. Orang kita duk sebut, molek dalam tu sebut. Jadi kalau kata bid'ah, nak sebut benda. Nak sebut benda. Nak sebut apa lagi? Hidup. Hidup Melayu. Hidup Tok Imam. Jadi sebut benda gitu molek. Fadlan minallahi wa rahmah. Wal ihsanu, dan ihsan itu, wal imtinan, ihsan, maha pengasih, maha ihsan Tuhan, belah kasihan dan imtinan, anugerah itu, qaribani min dzalik, hampirlah makna dengan itu. Hampir makna dengan fadlun juga, dengan fadlun juga. Wan ni'matu, dan nikmat itu, ma fihi ladzatun wa manfaah, sesuatu yang padanya ada kelazatan dan juga manfaat. Itu nikmat, benda yang dapat lazat atau dapat manfaat. Wal maqsudu, maksud daripada kalam itu, annahu subhanahu wa ta'ala, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala la yajibu alaihi syai', tidak wajib atasnya sesuatu, wala yalzamuhu amrun, dan tidak melazim, tak wajib akannya oleh satu perkara pun. Bal fi'luhu kulluhu, bahkan perbuatan Tuhan kesemuanya, bihukmi ikhtiyaril mutlaqi, dengan hukum pilihannya yang mutlak semata-mata.
allazi la qaida fi, yang tidak ada kait sekatan padanya, wala tawaqqufa ala sabab, dan tidak mengandungi tawakuf, tidak terhenti di atas apa-apa sebab. Wa inna ma amala ibadahu, hanya senya Allah Taala muamalat akan hambanya. Allah Taala muamalat akan hambanya bil ihsan, dengan cara ihsan, wal ifdal, dan cara mengkurnia dan memberi anugerah. La bil istihqaq, bukan cara berhak, wal luzum, dan mesti. Li'annahu al-ghaniyyu 'anil kulli, kerana dia Tuhan maha kaya daripada setiap sesuatu. Wal kullu muftaqirun ilaih, dan semua selainnya itu berhajat kepada Allah. Kama qala ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia, kamu semua fakir kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dialah yang maha kaya, yang maha mulia. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid, kalau Tuhan nak yudhibkum, Allah boleh hapuskan kamu, musnahkan kamu. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan dia datangkan dengan makhluk baru ciptaan. Tuhan hapus kamu, Tuhan buat lain. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, dan itu atas Tuhan bukan perkara yang payah. Tak payah, mudah saja Tuhan nak buat gitu. Fama hunaka, maka tidak ada di sana, illa fadluhu, kecuali kemurahan Tuhan, wa ihsanuhu, dan ihsan Tuhan, wa tauluhu, anugerah Tuhan, wa amtinanuhu, dan kurniaan Tuhan. Qala fir risalatil qudsiyah, berkata Imam Ghazali lagi dalam risalah qudsiyah, wala yu'qalul wujubu, tidak dapat ditaakulkan wajib pada hak Tuhan. La yu'qalul wujubu fi haqqihi ta'ala, tak boleh kita nak andaikan ada benda hak wajib pada sisi Tuhan. Li'annahu, kerana Tuhan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, Allah lah, dia tidak ditanya tentang apa yang dibuatnya, bahkan mereka yang akan ditanya dengan apa yang mereka sendiri akan ditanya dengan apa yang mereka buat. Allah la yus'alu amma yaf'al, tak ada siapa nak mempersoalkan Tuhan tentang perbuatan Tuhan. Siapa nak muhasabah Tuhan? Tak ada. Siapa lagi nak muhasabah Tuhan? Tak boleh nak muhasabah Tuhan. Orang muhasabah ni orang mesti tinggi daripada seseorang. Kita dinilai dan dimuhasabah oleh ketua kita, majikan kita, orang atas kita. Dan Allah Ta'ala, siapa yang nak mempersoal jawabkan Tuhan? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu, bahkan mereka itu yang akan ditanya. Walaita syi'ri bima yujibul mu'taziliyu, alangkah hairannya aku dengan apa yang akan menjawab oleh orang Mu'tazilah fi qawlihi, pada katanya innal aslaha wajibun alaih, al aslah itu wajib atas Tuhan. Nak jawab ke mana Mu'tazilah ni? An mas'alatin na'riduha alaihi, tentang soalan yang kita bentangkan di atas Tuhan. Tentang soalan yang kita nak bentangkan, tanya atas Tuhan. Nak tanya apa? Kenapa Tuhan dah buat gini? Kenapa gini? Wa huwa an-nafridha, iaitu bahawa kita andaikan munazaratan fil akhirah, berlaku munazarah, soal jawab, fil akhirah, di hari akhirat, baina sabiyyin mata musliman, antara kanak-kanak yang mati dalam keadaan Islam, wa balighin mata musliman, dan seorang dewasa yang balik mati Islam. Fa innallaha yazidu fi darajatil baligh, kerana Allah Taala tentu dia akan menambah pada darjat kedudukan orang balik yang mati Islam, kerana dia sempat buat amal banyak. Orang yang kecil mati kecil, amal tak ada sempat. Orang yang mati dalam keadaan dewasa Islam, amal dia tentulah lebih banyak daripada budak kecil. Wa yufaddiluhu ala sabi, dan Allah Ta'ala melebihkan orang balik ni di atas kanak-kanak ini. Li'annahu ta'iba bil imani, kerana orang yang balik ini ta'iba, dia letih dengan beriman dan juga melakukan ketaatan ba'dal bulugh, lepas pada balik. Tidakkah dia beriman kemudian dia melakukan taat lepas pada balik?
Wa yajibu dzalika alaihi 'inda al-Mu'tazilah, dan wajib demikian itu di sisi Mu'tazilah. Di sisi Mu'tazilah benda itu wajib atas Tuhan beri, atas dasar benda itu kewajipan atas Tuhan. Jadi ini kalau ikutnya seakan-akan dia menghikayatkan munazarah yang berlaku antara Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Ali Al-Jubai. Berkaitan dengan tiga ni lah. Tiga lelaki, seorang, tiga beradik, seorang mati kecil, seorang mati dewasa Islam, seorang mati kufur kan. Jadi dia nak cerita pasal tu ni. Okey. Andai kata begitu. Jadi Mu'tazilah dia macam mana nak jawab tu? Falau qala sabiyyu, kalau berkata kanak-kanak tadi, ya Rabbu, wahai Tuhan, lima rafa'ta darajata hadza alayya, kenapa kamu angkat darjat orang ini di atasku? Kenapa angkat orang dewasa ini darjatnya lebih tinggi pada aku? Nampak tak? Ya Rabbu boleh baca, Ya Rabbi boleh baca. Ya Rabbu. Dia panggil ala lughati man yantadhi. Kalau Ya Rabbi. Satu ala lughati man yantadhi, ala lughati man lam yantadhi. Ya Rabbu tu ala lughati man lam yantadhi. 5 dalam bab munada lah ni, munada. 5 rafa'ta darajata hadza alayya, kenapa engkau angkat darjat orang ini di atasku? Fayaqulu, lalu Tuhan akan jawab, li'annahu balagha, kerana dia balik, washtahada, bersungguh fi ta'at, dalam ta'at. Fayaqulu, maka berkata budak tadi, anta amattani fis siba, kamu matikan aku ke dalam keadaan kecil. Fakana yajibu an tudima hayati hatta ablugha, maka adalah wajib bahawa kamu kekalkan aku hidup sehingga aku balik. Wa ashtahida, dan aku dapat bersungguh-sungguh ijtihad fi ta'ah, untuk melakukan taat. Jadi dia akan balas balik kalau Tuhan kata gitu. Dia akan balik dah. Patutnya al-aslah, selayaknya engkau biarkan aku dewasa ya Allah, supaya aku dapat balik dan melaksanakan ketaatan. Faqad adalta 'anil adli, sungguhnya engkau telah berpaling daripada keadilan, fi tafadduli alaihi, pada mengkurniakan ke atasnya, bitatwilil umuri, dengan memanjangkan umur, duni, tidak aku, mu panjangkan umur dia, mu tak panjangkan umur aku. Patutnya yang lebih aslahnya ialah panjangkanlah umur aku. Falima faddaltahu, kenapa kamu lebihkannya? Fayaqulullah, maka Tuhan berkata, kan jawab baginya, ni andaianlah munazarah ni, li'anni alimtu, kerana aku tahu, annaka law balagta, kalau kamu balik, la asyrakta aw asaita, nescaya kamu akan syirik atau kamu buat maksiat. Fakanal aslahu laka al-mauta, maka yang lebih aslah bagi kamu ialah al-mauta fis siba, mati ketika umur kecil. Waktu lebih soleh, lebih layak. Kalau tak, kamu nak besar mu mati kafir, mati maksiat, mana molek, baik mati kecil. Hadza uzrul mu'tazili anillah, ini uzur, jawapan orang Mu'tazilah ni daripada Tuhan. Jadi Mu'tazilah jawab ginilah. Uzur maknanya jawapan balas keuzuran Tuhan jawab andai kata dipersoalkan di hari akhirat itu. Wa inda hadza, dan ketika ini, yunadil kuffar kulluhum. Kalau begitu, ketika ini akan menyerulah semua orang-orang kafir, min darakati ladha, daripada lapisan-lapisan neraka lazza. Wa yaqulu, lalu mereka akan kata, lamma an alimta anna, tak kala kamu telah mengetahui, anna idza balagna asyrakna, bahawa kami ketika kami balik kami akan syirik. Fahalla amattana fis siba, kenapa kamu tak matikan kami masa kami kecil? Dah kamu kan mempunyai ilmu yang azali, tak kala dah kamu tahu bahawa kami mati dalam keadaan kufur dewasa, kenapa tak matikan kami kecil? Padahal yang aslahnya kami mati kecil lah daripada kami mati dalam keadaan kufur dewasa. Fa inna radina bima duna manzilati sabiyil muslim,
Kerana kami ni lebih redha dengan apa darjat yang kurang daripada darjat budak muslim pun tak apa. Jangan masuk neraka dah. Kami redha. Matilah kami dalam keadaan kecil. Walaupun kami tak beriman sekalipun, kurang-kurangnya kami tak duduk dalam neraka. Kami redha lah kalau kamu beri kurang daripada darjat budak kecil yang muslim ni. Fabima yujibu an zalik, maka nak jawab guana. Apakah akan dijawab Tuhan tentang itu? Fahal yajibu inda hadza, maka adakah wajib di sisi ini illal qat'u, kecuali tidak ada wajib lah. Fahal yajibu ay wa ma yajibu, hal dengan makna nafi. Tidak ada wajib lah ketika ini, kecuali hanya yang wajib ialah al-qat'u, kita putuskan, kita hukumkan bi annal umural ilahiyata, bahawa urusan-urusan Tuhan itu tata'ala, maha suci, maha tinggi, antu zana bimizani ahli li'tizal, maha tinggi bahawa dia ditimbang dengan neraca ahli Mu'tazilah. Tak boleh nak timbang dengan neraca Mu'tazilah. Tak padang. Nimbang Mu'tazilah tak padang. Nimbang kecek, nak timbang gajah. Pijak ke dia, tak padang. Intaha. Nampak? Wa hadhihi al-hikayatu, dan hikayat ini faradhaha syaikhu, diandaikan oleh Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Lamma arada mufaraqata madhhabil Jubba'i, tak kala dia ingin berpisah daripada ikut mazhab pak tinggi dia Abu Ali Al-Jubba'i. Thumma awradaha alaihi, kemudian dia irakkan hujah tersebut ke atas Jubba'i. Falam yujib bi syai', Abu Ali Jubba'i tak jawab apa-apa pun. Dia irakkan hujah ini, dia datang bentangkan hujah ini kepada Abu Ali Jubba'i. Bila tanya gitu, dah apa akan dijawab oleh orang kafir yang mati dalam keadaan dewasa? Ya Allah, kamu dewasa akan kafir, kenapa tak matikan aku kecil? Padahal yang lebih aslahnya mati aku kecil daripada mati dewasa dalam keadaan kufur. Tak dijawab lah. Abika junun, dia kata, mu gila ke wahai Abu Hasan? Falam yujib bi syai', dia tidak jawab sesuatu. Faqala, kata Abu Hasan Asy'ari, waqafa wallahi himaru syaikh fil aqabah, sungguhnya telah terhentilah oleh keldai tuan syekh di Aqabah. Di mana? Sini Aqabah di bukit atau tempat tinggi, Bongo, tempat tinggi. Dalam riwayat fil atabah. Atabah ni bendul. Waqafa himarush. Bila Abu Ali jawab, abika junun, mu gila ke? Tak. La, lakin waqafa himarush syaikh fil atabah. Tak, tetapi himar syekh tu yang berhenti di bendul. Tak masuk tak lagi. Maknanya akalan hujahan syekh tu mati hujah lagi. Mati hujah. Tak boleh nak terus. Faham tak? Dikinayahkan dengan berhentinya keldai, berhentinya himar di bendul. Tak boleh nak pergi dah. Maknanya sumbat lah tu tak boleh nak mikir dah tu, tak ada. Mati hujah. Ifham Thumma tarakahu, kemudian Imam Abu Hasan Asy'ari meninggalkan dia. Walazima tariqa ahli sunnati wal jamaah, dan dia melazimi mengikut jalan ahli sunnah wal jamaah. Wa kana qabla dhalika, dan adalah beliau sebelum itu qad ra'a ru'ya, dia telah melihat mimpi. Amarahu fiha, yang menyuruhnya bittiba'i sunnati, dengan mengikut sunnah. Wa mufaraqatil mu'tazilah, danlah keluar daripada mu'tazilah. Wa wa'adahu, dan dalam mimpi itu dijanjikan kepadanya bi annama sannafa fi madhhabihi, bahawa apa yang wa wa'adahu bi annama sannafa fi madhhabihim, dan dia menjanjikan bahawa apa yang ditulis pada mazhab mereka, mazhab Mu'tazilah itu, la yabqa lahu zikrun, tidak akan tinggal sebutan, takkan sebut. Orang tak tengok dah, maknanya akan Mu'tazilah ni kira mati lah. Hanya ada dalam kaum-kaum mereka itu disebut dalam perbincangan ilmu-ilmu kalam, gitulah. Jadi sekarang tak ada dah dari segi persatuan ataupun grup yang khusus mazhab Mu'tazilah, tak ada. Walaupun dari segi pandangan-pandangan tu masih diambil lah oleh sebahagian golongan sesat, tapi dari segi mazhab yang satu kuat seperti itu tak ada dah.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Thumma qala rahimahullah, kemudian berkata Imam Ghazali, wa an yuthiba ibadahu, dan bahawa Allah memberi pahala akan hambanya, ala ta'ati, di atas ketaatan, bihukmil karami, dengan hukum keruniaan dan kemurahannya, wal wa'di, dan janjinya, la bihukmil luzum, bukan dengan secara hukuman kemestian dan berhak, bukan. Tuhan kalau beri pahala balas kepada hambanya kerana kekurniaan dan juga janji dia, bukan kerana kemestian dan berhak. Idz la yajibu alaihi fi'lun, kerana tidak wajib atas Tuhan apa-apa perbuatan pun, wala yutasawwaru minhu zulmun, dan tidak dapat ditasawurkan berlaku kezaliman, wala yajibu li ahadin alaihi haqqun, dan tidak wajib bagi seorang atas Tuhan itu hak. Tak ada seorang pun berhak atas Tuhan dengan sesuatu. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali, anna thawaba wal iqab, bahawa balasan, pahala dan juga dosa itu, seksa itu, jariyani, pahala dan dosa itu, jariyani bihukmil adli wal fadli, berlaku atas dasar hukum adil dan juga kurniaan. Pahala dapat dengan anugerah dan fadlun, iqab dengan jalan al-adlu, bihukmil adli wal fadli, la bihukmil luzum wal istihqaqi, bukan atas jalan kemestian dan juga berhak, libutlanihi ma fi haqqi ta'ala, kerana batal keduanya. Mana keduanya? Luzum dengan istihqaq batal, mustahil pada hak Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifala, kenapa tidak? Wal hidayatu minhu, bahkan hidayat tu sendiri daripada Tuhan, la min ghairihi, tidak daripada selain Tuhan. Kenapa tak gitunya? Hidayat tu sendiri pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa madhhabu ahli al-haqqi, madhhab ahli al-haq, anna lahu taklifa ma la yutaq. Ini masalah juga dibincang dalam usul fiqh lah secara panjang lebar. Di sisi ahli sunnah, adakah boleh Allah Ta'ala mentaklifkan perkara yang tidak mampu dibuat oleh hamba? Jawabnya harus. Harus. Berlaku, tak berlakulah. Tapi dari segi hukum akal, harus Allah Ta'ala mentaklifkan ma la yutaq. Khilafan lil Mu'tazilah, menyalahi bagi pandangan Mu'tazilah. Dia kata tak patutlah Tuhan nak suruh benda yang luar kemampuan. Mana patut benda yang tak mampu manusia buat, Tuhan nak suruh. Kita kata tak, atas Tuhan lah nak suruh dengan apa-apa pun, hatta benda yang mustahil dibuat sekalipun. Benda yang maknanya luar kemampuan lah, bukan mustahil, luar kemampuan. Luar kemampuan. Qala fi risalatil qudsiyah, berkata Imam Ghazali dalam risalah qudsiyahnya, walau lam yajuz zalika, kalaulah tidak harus demikian itu. Andai kata taklif ma la yutaq itu hukumnya mustahil, tak harus. Lastahala su'alu daf'ihi, nescaya mustahil juga kita minta supaya ditolak. Kita minta supaya Tuhan tak beri kita benda yang kita tak mampu. Kita memohon doa, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana. Kan kita doa, ya Allah jangan tanggungkan kami benda yang kami tak mampu. Kalau benda itu tidak harus berlaku, nescaya mustahil, dan tak patutlah kita minta benda hak takkan berlaku. Faham tak? Kalaulah lam yajuz taklif ma la yutaq, Allah mentaklifkan benda yang luar kemampuan tu, tidak harus, nescaya mustahil lah kita minta supaya ditolak benda itu. Wa qad sa'alu dzalika, walhal mereka orang-orang beriman memohon benda itu. Faqalu, mereka kata, dalam Quran Tuhan sebut, Rabbana la tuhammilna, ya Allah jangan engkau tanggungkan kami, ma la taqata lana bi, perkara yang tidak ada kemampuan bagi kami padanya. Jangan tanggung benda luar kemampuan kami. Kalau luar kemampuan tu tak harus, nak apa? Kenapa mereka nak minta supaya jangan tanggung? Takkan berlaku lah. Jadi meminta tu maknanya benda itu harus berlaku, boleh berlaku, tapi Tuhan tak buat. Tuhan tak buat tu kerana anugerah dan juga kemurahan Tuhan. Wali annahu, dan dari kerana sesungguhnya, li annahu subhanahu akhbara, Allah Taala memberitahu, anna Aba Jahlin, bahawa Abu Jahal, la yusaddiqu nabiyyah,
Allah Ta'ala memberitahu bahawa Abu Jahal tidak akan membenarkan nabinya. Abu Jahal ni mati kafir. Dia tidak akan membenarkan nabi. Thumma amarahu an yusaddiqahu. Kemudian Allah menyuruhnya untuk membenarkan nabinya fi jami'i aqwalihi, pada sekalian perkataannya. Kan Tuhan utus Nabi Muhammad suruh Abu Jahal beriman kan? Beriman pada setiap perkara yang Nabi khabar. Wa min jumlati aqwalihi, dan di antara himpunan apa yang Nabi beritahu, aqwalin Nabi, annahu la yusaddiquhu, bahawa Abu Jahal ni tidak membenarkannya. Faham tak? Allah Ta'ala khabarkan Nabi, Abu Jahal tak akan beriman. Dan Allah Ta'ala suruh Nabi Nabi supaya suruh Abu Jahal beriman dengan Nabi. Antara perkara yang Nabi suruh beriman dengan segala perkara yang Nabi bawa. Antara perkara Nabi bawa tu bahawa Abu Jahal takkan beriman. Tahu tak? Fa kaifa yusaddiquhu fi annahu la yusaddiquhu? Jadi bagaimana Abu Jahal nak membenarkannya pada perkara bahawa dia tu tidak membenarkan dia? Faham tak? Okey. Wahal hadza tidakkah ini illa muhalun wujuduh, perkara yang mustahil adanya. Tapi Tuhan suruh tak? Suruh. Maknanya taklif ma la yutaq tu berlaku. Faham tak? Taklif ma la yutaq tu berlaku. Menarik ni, nampak? Tuhan beritahu ke Nabi Abu Jahal tak akan beriman. Tapi Tuhan suruh Nabi khabar ke Abu Jahal supaya beriman dengan setiap apa yang Nabi beritahu. Antara perkara yang Nabi beritahu bahawa Abu Jahal tidak beriman. Dia suruh Abu Jahal percaya dengan segala perkara yang Nabi khabar, termasuklah bahawa dia tidak beriman. Tahu tak? Jadi memang Abu Jahal tak mempercayai. Tidakkah itu taklif benda yang mustahil? Wahal hadza illa muhalun wujud? Tidakkah ini dari segi hukumnya benda yang mustahil ada? Tak. Mustahil dah. Makna andai kata dia beriman, dia beriman, maknanya akan lazim dusta pada perkhabaran Tuhan. Lazim berdusta pada perkhabaran Tuhan. Sebab Tuhan khabarkan Nabi Abu Jahal tak beriman. Tiba-tiba Nabi suruh Abu Jahal beriman, Abu Jahal beriman, makna dusta pada khabaran Tuhan. Maka tentulah di sini makna berlaku di situ taklif ma la yutaq. Allah Ta'ala mentaklifkan benda yang dalam luar kemampuan. Berlakulah maksudnya. Okey. Dari segi aspek ni lah, aspek ni. Adapun pada menanggung apa ni, pada diri kita, Allah Ta'ala taklif syarak tu tak ada. Taklif syarak yang mana luar kemampuan tu tak ada lah. Tapi dalil ni dalil yang kuat, yang dapat mematikan hujah Mu'tazilah. Wa qala asy-syaikh, berkata Syekh Abu Hasan Sy'ari, laisal imkanu syartan fi sihhati taklif. Bukanlah imkan, kemungkinan berlaku perkara itu syarat pada sah taklif. Tak mesti taklif disyaratkan taklif benda itu benda mungkin atau mampu. Tak. Fayajuzu taklif bil muhal. Maka harus Allah mentaklifkan benda yang mustahil. Atas dia, ikut dia. Harus dari segi hukum akal, tapi berlaku tak? Jawapannya, tidaklah. Pada hukum taklif syarak tak berlakulah. Was-sahihu, dan qaul yang sahih, jawazuhu fil mumtani'i bil ghairi. Harus berlaku taklif pada mumtani' bil ghair, yang mustahil dengan lain. Mustahil li ghairi, mumtani' li ghairi. La bidzat, bukan mustahil bidzat. Hak mustahil li zati, hak tu tak berlaku. Sebab kalau mustahil li zati lazim pada itu, lazim dah. Kalau berlaku pada mustahil bidzat, lazim apa? Lazim? Benda zat, Inqilabul haqa'iq, berubah hakikat. Apa tak? Berubah hakikat, ataupun lazim daripada buah hakikat jahil pada nisbah jahil pada Tuhan. Sebab Tuhan takkan menyuruh
Benda memang tak boleh tu. Nampak. Jadi yang sahihnya harus pada mumtani' bil ghairi la bidzat. Yang benda mumtani' bidzat, yang mustahil zati, itu tak berlakulah sebab lazim akan menjadikan benda yang mustahil bizati berubah hakikatnya, yang mana membawa kepada lazim jahil pada ilmu Tuhan. Okay. Wa fihi tafsilun, dan pada perkara ini ada huraian tafsilan lagi indal muhaqqiqin, di sisi ulama muhaqqiqin. Fanzur zalik, maka kamu perhatikan demikian itu. Okey. Mabhathu adamil istiqlalil aqli bitahsini wat taqbih. Perbahasan tentang tidak boleh bertunggalan, bersendirian akal dengan menghukum husun, menghukum elok ataupun keji sesuatu. Akal semata-mata tidak mampu menghukum dan menentukan sesuatu itu elok ataupun buruk. Thumma qala rahimahullah wa anna haqqahu fi ta'ati wajaba 'alal khalqi biijabihi, wa anna haqqahu fi ta'ati, bahawa hak Allah pada ketaatan, wajaba 'alal khalqi, wajib ke atas hamba makhluk, biijabihi, dengan kewajipan dari pihaknya. Bukan dari segi akal yang mewajibkan. Ketaatan itu wajib atas hamba dengan cara Allah yang mewajibkan, biijabihi, ala lisani anbiya'ihi, melalui lidah para nabi. Wahyu lah. La bimujarradil aqli, bukan semata-mata akal yang menghukumkan perkara itu wajib. Ketaatan itu mesti. Yakni menghendaki oleh musannif rahimahullahu ta'ala, yakni anna wujubat ta'ati, wajib ketaatan itu, wa tahrimal ma'siyati, dan haramnya maksiat, syar'iyyun, itu perkara syar'i. Syarak yang menentukan dan yang menghukum. La aqliyun, bukan perkara akal, bukan akal. Khilafan lil Mu'tazilah, menyalahi bagi Mu'tazilah. Mu'tazilah kata elok dan buruk itu urusan akal. Tahsin wa taqbih aqliyan. Wala hukma qabla syar'i, maka tidak ada hukum sebelum syarak. Sebelum turunnya syarak, maka tak ada hukum lah. Balil amru, bahkan suruhan itu mauqufun ala wurudihi, terhenti atas datangnya suruhan itu. Wa hakkamatil mu'tazilatu al-aqla, dan Mu'tazilah telah menghukumkan, menyerahkan hukuman kepada akal. Mu'tazilah disuruh hukum pada akal. Fa illam yaqdi, kalau akal tidak lam yaqdi, tidak menentukan, fal thalithuha lahum, maka dia akan serahkan yang ketiga bagi mereka, iaitu al-waqfu. Caranya tauqif lah. Jadi tengok, akal mesti menghukumkan sama ada baik ataupun buruk. Akal menentukan sama ada baik ataupun buruk. Antara dua tu. Kalau akal tak boleh nak tentukan baik atau buruk, maka akan bawa kepada natijah yang ketiga, tawakuf. Berarti tawakuf. Nak kata baik pun tak boleh, nak kata buruk pun tak boleh. Jadi akan bawa kepada tawakuf. Itu cara Mu'tazilah. Kerana Mu'tazilah, dia padanya akal ni sendiri boleh menentukan hukum, bukan mesti syarak. Kalau akal tak tahu mana satu, akal akan tawakufkan, tak hukum baik dan tak hukum dengan buruk. Okay. Faham? Wa ajma'a ahlul qiblati, dan telah ijma' ahlul qiblah, orang Islam sekaliannya ijma' ala annal imana billah, bahawa beriman dengan Allah wajibun, itu wajib. Wal kufra haramun, kufur itu haram. Lakinnahum, tetapi mereka ikhtalafu, mereka khilaf fi anna dhalika bil aqli aw bis sam'i, beriman, wajib beriman tu wajib secara akal ke wajib dengan sam'i, wajib dengan dalil dan juga turun syarak. Wajib dengan syarak ke wajib dengan akal? Khilaf. Khilaf antara apa? Kelompok orang umat Islam lah. Fa thamaratul khilaf, maka hasil natijah khilaf itu fi man lam tablughu da'watu, berlaku pada orang yang tidak sampai dakwah. Aslan, langsung, tak dengar langsung dakwah tentang agama Islam ni. Tak sampai langsung dakwah.
walam yu'min, dan dia tidak beriman, wa mata, dan dia mati dalam keadaan tak beriman, hal yu'zaru am la, adakah diberi uzur ataupun tidak. Jadi khilafnya pada masalah adakah wujubul iman ini syar'iyyun ataupun akli. Natijahnya natijah khilaf tu boleh tengok pada masalah orang yang mati dalam keadaan tak beriman dan kerana tak sampai dakwah. Adakah orang ini dapat uzur dengan maksud tak masuk neraka ataupun dia tak diberi uzur sebab dia ada akal. Okey. Qalatil malahidatu, berkata golongan malahidah, golongan ahli orang sesat ni, warrafidah, syiah rafidah, wal musyabbihatu, dan golongan musyabbihah, yang mentashbihkan Tuhan, wal khawarij, dan golongan khawarij, la yajibu bil aqli syai'un, tak wajib dengan akal sesuatu pun. Tak ada wajib sesuatu pun dengan akal. Wa inna ma yu'rafu dzalika bisyar'i, hanya saja dikenali demikian itu dengan jalan syarak saja. Nak baik buruk tak boleh kenal. Syarak saja yang boleh mengenalkan baik buruk. Itu golongan ini kata. Wa qalatil asy'ariyah, kata asy'ariyah, yajuzu an yu'rafa bil aqli husnu ba'dil asya' wa qubhuhu, harus diketahui dengan akal kebaikan, keelokan sebahagian perkara dan kekejiannya, keburukannya. Baik buruk tu sebahagian perkara akal harus dan mampu tahu. Kalau tak dia menafi terus. Walakin la yajibu bihi syai', tapi tahu itu tidak mewajibkan apa-apa hukum. Wala yahrumu bihi syai', dan tidak mengharamkan dengan sebab tahu tadi sesuatu. Jadi di sisi Asy'ariyah, akal mampu mengenal baik ataupun buruk sebahagian perkara, tetapi itu tidak menyebabkan jadi wajib sesuatu atau jadi haram sesuatu. Wal aqlu fi jami'il ma'arifi, dan akal itu pada sekalian perkara-perkara yang diketahui itu, ma'arif itu, taba'un lisyar'i, dia mengikut kepada syarak. Akal yang mengikut pada syarak. Nampak okey. Lain pada atas tadi maknanya tak boleh langsung menafi hatta tak boleh akal ni tak boleh tahu benda itu baik buruk pun. Okey, wa qalatil mu'tazilah, kata mu'tazilah, yujibul iman wa syukur, akal itu mewajibkan beriman dan syukur. Akal itu mewajibkan beriman dan syukur. Wa yuthbitul ahkama li dzatihi, dan mensabitkan hukum li dzatihi, bi dzatihi, dengan semata-mata akal. Mata akal itu boleh menyabitkan hukum. Wa qalatil maturidiyatu, maturidiyah kata apa? Al-aqlu alatun li ma'rifatil ma'qulat, akal itu alat untuk mengetahui ma'kulat, perkara-perkara yang dalam leluasa dan lingkungan makul, benda yang dapat difikir akal. Jadi akal ini alat nak faham benda yang bersifat makkulat, benda yang sifat dapat dipaham oleh akal. Kama annas sam'a alatun li ma'rifatil masmu'at, sebagaimana pendengaran itu alat untuk mengetahui segala jenis masmu'at yang boleh didengar. Wabihi, dengannya, yu'rafu husnu ba'dil asya', dengan akal itu dapat dikenali baiknya sebahagian perkara, wa qubhu ba'dihha, dan buruknya sebahagiannya, wa wujubu ba'dil af'al, dan wajibnya sebahagian perbuatan, wa hurmatu ba'dihha, dan haram sebahagiannya, wa hadduhu, kisah satu. Apakah ta'rif akal? Wa hadduhu, ta'rif akal, nurun yakhtassu man qama bihi bi ma'rifati ba'di ma ghaba 'anil hissi min ghairi khabar. Hadduhu ay haddul aqli, nurun ialah cahaya, yakhtassu, yang jadi istimewalah, man qama bihi, orang yang bersifat, yang ada akal padanya, orang yang ada akal padanya, istimewanya dengan bima'rifati ba'di ma, dengan mengetahui sebahagian ma ghaba anil hissi, sebahagian perkara yang tersembunyi daripada hissi, daripada panca indera, min ghairi khabar, tanpa, pada selain daripada khabar, pada selain daripada penceritaan khabar. Jadi akal ni bidang ataupun dia punya skop dia apa? Skopnya dia nak tahu benda yang tersembunyi ataupun yang ghaba anil hissi, yang di sebalik perkara yang nampak,
Tapi min ghairi khabarin, tanpa ada khabar lah. Kalau ada khabar itu masuk dalam isu khabar sadiq pula kan. Jadi benda akliyah. Makna keputusan ataupun penilaian akal. Penilaian akal kita. Kita tengok sesuatu kan. Contoh, kita nampak ada asap. Ada asap di kawasan bukit. Tak? Apa yang kita faham? Kita proses pada akal. Ada berlaku kebakaran lah. Kita nampak tak kebakaran? Tak. Yang his yang kita nampak ialah asap. Nampak? Jadi akal ni dia memproses benda yang tak nampak itu untuk jadikan natijah. Nampak? Jadi pembicaraan bab akal ni panjanglah panjang dan payahlah sebab kita membincangkan benda yang sebahagian daripada kita. Kita nak bincang alat yang kita guna untuk bincang. Kita nak membincangkan sesuatu, alat yang kita guna dia untuk bincang. Memang payah. Nak tahdid, ta'rif ataupun akal dan juga fungsi dia tu memang payah. Dia panggil daripada mawaqifil uqul. Benda hak akal terhenti tak boleh nak pergi. Bolehlah sekadar perbincangan tu, tapi hakikat sebenar tak boleh. Mawaqifil aqli. Akal tak boleh nak pergi situ. Okay. Wal farqu, beza baina qaulihim, antara perkataan mereka. Perkataan mana? Antara Maturidiyah. Wa baina qaulil Mu'tazilah, antara perkataan Mu'tazilah. Annal Mu'tazilata yaqul, Mu'tazilah kata. Apa beza Maturidiyah dengan Mu'tazilah? Macam hampir-hampir je, dekat je. Ada beza. Mu'tazilah kata al-aqlu mujibun li dzatihi, akal itu mewajibkan hukum dengan sebab dirinya. Wa indahum, di sisi Maturidiyah, al-aqlu mu'arrifun lil wujub, akal itu memberi pengetahuan, memberitahu, mu'arrif bagi kewajipan. Tugasnya makna mentakrifkan, mengetahui atau menjelaskan tentang kewajipan. Bukan dia mewajibkan. Bukan mujib, tapi mu'arrif lil wujub. Wal mujibu fil haqiqati huwa Allah, yang mewajibkan pada hakikat ialah Allah. Kama anna rasula, sebagaimana rasul itu mu'arrifun lil wujub, rasul itu memberitahukan tentang kewajipan. Wal mujibu fil haqiqati huwa Allah, yang mewajibkan pada hakikat ialah Allah. Lakin biwasitati rasul, tetapi dengan perantaraan rasul. Fakadzalikal mujibu, begitulah yang mewajibkan huwa Allah, lakin biwasitatil aqli, tetapi dengan perantaraan akal. Mudahnya. Thumma wujubul imani bil aqli, kemudian wajib beriman dengan akal itu marwiyun an Abi Hanifah. Ini diriwayatkan daripada Abu Hanifah. Okey, so masalah Maturidiyah dengan Asy'ariyah pula. Pada hukum syarak, selain daripada wajib beriman, di sisi Asy'ariyah Maturidiyah sama je. Wajibnya wajib syar'i. Adapun di sisi pada masalah iman, keimanan, di sisi Maturidiyah, iman tu wajib dengan akal. Wajib dengan akal. Bila seseorang tu dah sempurna akal dia mampu, maka datang kewajipan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Maturidiyah. Di sisi kita tak. Kalau mumayyiz sekalipun, selagi mana dak balik dan tidak ada kewajipan, maknanya tak ada kewajipan. Di sisi Asy'ariyah mensyaratkan bulugh. Tahu tu, mensyaratkan balik tu. Di sisi Maturidiyah semata-mata akal ada itu mampu untuk faham tentang keimanan, maka wajib beriman. Okey. Ni dia kata ni wujubul iman bil aqli. Pada masalah akal dia, masalah wajib sembahyang, wajib puasa, zakat, itu sama dengan Asy'ariyah. Semuanya tidak wajib kecuali dengan syarak. Okey. Thumma wujubul imani bil aqli marwiyun an Abi Hanifah qala rahimahullah, la udhra li ahadin, tidak ada keuzuran bagi seseorang pun, fil jahli bi khaliqihi, pada jahilnya tentang penciptanya. Lima yara, kerana apa? Kerana apa yang diperhatikan, min khalqis samawati wal ard, daripada penciptaan langit dan bumi, wal khalqi nafsihi, dan penciptaan diri dia sendiri itu, wasairi khalqi rabbihi, dan sekalian daripada makhluk Tuhannya. Qala, katanya lagi,
Walau lam yab'athillahu rasula, kalaulah Tuhan tidak utuskan rasul, la wajaba 'alal khalqi, nescaya wajib juga atas makhluk ini ma'rifatuhu, wajib mengetahui Tuhan, bi'uqulihim, dengan akal mereka. Wa amma fi syar'i, adapun pada syarak, fa ma'dzurun hatta taqumal hujjah, maka itu diberi uzur sehingga ditegakkan dan didatangkan hujah. Okey. Dari segi mana ni? Dari segi dosa pahala. Apa tak? Ada kira dosa kepala tu apa nama ni? Itu sehingga datang syarak, barulah dikira dan ditegakkan hujah, barulah dikira dosa ataupun pahala. Adapun kewajipan itu wajib dengan semata-mata akal telah memahami. Wa alaihi, dan atas inilah pandangan Syekh Abu Mansur wa atba'uhu. Ni Maturidiyah ni. Wa qala, katanya, qala yajibu 'ala sabiyil aqil ma'rifatullah, wajib ke atas kanak-kanak yang telah berakal mengetahui Allah. Wa fi risalatil qudsiyah, dalam risalah qudsiyah Imam Ghazali pula kata, al aslu thaminu, asal yang ke-8, anna ma'rifatallahi ta'ala, bahawa mengenal Allah, wa ta'atahu, dan taat kepadanya, wajibatun, wajib, bi ijabillah wa syar'ihi, dengan kewajipan daripada Allah dan dengan syariatnya, bukan dengan akal. La bil aqli, bukan dengan akal. Khilafan lil mu'tazilah, menyalahi bagi mu'tazilah. Li'anna al-aqla idza aujaba at-ta'ata. Kenapa? Macam mana Imam Ghazali menolak pandangan mu'tazilah yang mengatakan wajib beriman tu wajib beriman dengan kenal Tuhan dengan akal. Li'anna al-aqla idza aujaba at-ta'ah, kalau akal itu mampu untuk mewajibkan ketaatan, fala yakhlu. Dia akan buat. Tengok satu-satu ni. Andaian fala yakhlu imma an yujibaha li ghairi faidatin, bahawa akal mewajibkan taat tanpa ada faedah. Tak ada faedah apa, akal hukum wajib. Wa huwa muhal, tentulah mustahil. Fa innal aqla la yujibul abatha, kerana akal dia tidak mewajibkan perkara yang sia-sia. Jadi tolak dah anda yang pertama. Wa imma an yujibaha li faidatin wa gharad. Yang kedua, sama ada akal mewajibkan taat kerana ada faedah dan ada tujuannya. Wa dzalika, andaian ni pula, la yakhlu, sama ada imma an yarji'a ilal ma'bud, kembali faedah dan tujuan itu kepada ma'bud yang disembah. Faedah dan tujuan tu kembali kepada Tuhan yang disembah. Ketaatan tu kembali kepada Tuhan yang dibuat ketaatan. Wa dzalika muhal, dan itu mustahil. Fa innahu yataqaddasu anil aghradi, kerana Allah Maha suci daripada ada tujuan, wal fawaidi, dan ada faedah-faedah yang nak dicapai. Balil kufur wal iman wat ta'atu, bahkan kekufuran, keimanan, ketaatan, wal isyan, dan maksiat, fi haqqihi ta'ala siyan, sama. Sama aja. Sama dari segi apa? Semuanya ciptaan dia, semuanya perbuatan dia. Jadi sama lah. Bukan sama dari segi nisbah kita. Nisbah fi haqqihi ta'ala siyan, sama aja. Okey, jadi tolaklah ada yang tu. Wa imma an yarji'a ila gharadil abdi, sama ada akan kembali manfaat dan tujuan itu kepada hamba. Wa huwa muhal, mustahil juga. Kenapa mustahil? Li'annahu la gharada lahu fil hal, kerana tidak ada tujuan baginya pada waktu sekarang. Dah buat taat, apa tujuan sekarang? Boleh sedebak seguni mah. Pahala boleh bila? Akhirat. Apa gharaknya sekarang buat taat tu? Semayang balik rumah boleh seguni mah. Balik rumah boleh seguni perak. Tak ada. Balik rumah boleh kata besar. Tak ada. La gharada lahu fil hal. Bal yut'ibu nafsah. Bahkan dia memenatkan dirinya biha dengan taat. Tak ke buat taat tu penat? Penatlah sikit lah. Penat jugalah. Ni cara macam mana proses akan. Jadi tidakkah perbuatan taat itu yut'ibu nafsah? Dia memenatkan diri dengan taat. Wa yansarifu 'anis syahawati bisababiha, dan dia memalingkan daripada syahwat kerana sebab taat. Kerana sebab taat dia tinggalkan syahwat. Padahal kalau ikut dari segi kelazatan, manfaat yang hali yang ada, syahwatlah manfaat betul. Kelazatannya pada syahwatlah. Tapi tak dibuat taat. Walaisa fil ma'ali illa thawab, dan tidak ada pada ma'al, pada masa, pada akan datang, pada negeri akhirat nanti, kecuali pahala. Wa min aina ya'lamu anna Allah yusibu 'ala ta'ah,
Maka dari segi mana? Dari manakah dia tahu bahawa Allah akan beri pahala di atas taat? Wal ma'rifati, dan di atas mengenalnya. Wala yu'aqibu alaihima, dan Tuhan tidak akan memberi seksa atas keduanya. Dari tahu mana? Akal semata-mata ni tahu mana bahawa dia buat taat, Tuhan akan beri pahala. Tak? Dan Tuhan tak akan azab dia. Tahu mana? Ma'anna ta'ata wal ma'siyata, walhal taat dan maksiat fi haqqihi ta'ala, pada hak Tuhan, yatasawayani. Tafa'ala yatafa'alani, tasawaya yatasawayani. Yatasawayani tak? Kata sawiyani tak? Yatasawayani, tafa'ala yatafa'alu, yatafa'alani. Tu tak? Ingat tak tahu? Yatasawayani. Maksiat dan taat itu pada hak Tuhan sama je kan? Idh laisa li ahadihima, laisa lahu li ahadihima mailun, kerana tidak ada bagi Tuhan kepada salah satu antara taat dan juga maksiat itu kecenderungan. Tak ada nak kata Tuhan cenderung nak buat ni tak ada. Pada diri Tuhan sama saja. Wala li ahadihima bihi ikhtisasun, dan tidak ada pada salah satu daripada keduanya pada diri Tuhan tu ikhtisas, pengkhususan, sehingga Tuhan pilih taat, tak pilih maksiat. Wa inna ma urifa, hanya saja diketahui demikian itu, tamyizu zalika, urifa tamyizu zalika, diketahui perbezaan demikian itu bisyar'i, dengan syarat. Jadi jawapannya anda yang tu bahawa akal mampu mengetahui baik buruk itu tertolak. Nampak tak? Nampak tak panjang ni tu? Tak faham dengar balik. Jadi anda yang gini mustahil. Wak ni pun mustahil juga. Akal semata tidak akan mampu mengetahui bahawa itu baik atau buruk. Narik hujah tu. Nampak tak? Satu. Cuma panjang lah. Panjang takut jadi jadi hanyut dah. Hilang kepala ekor dah. Inna ma'urifa tamyiz zalika bisyar'i, maka sabitlah bahawa baik buruk itu syar'iyan, syar'i, bukan benda yang dapat diketahui dengan akal. Qala, berkata Imam Ghazali, Ghazali ke? Isalah tulis ayat. Walaqad zalla, sungguhnya telah tergelincir, sesat, man akhadha hadza, orang yang mengambil ini, min muqayasati, dengan cara mengkiaskan. Ahlan daqiqah sini. Minal muqayasati, dengan cara mengkiaskan bainal khaliqi wal makhluk, antara khaliq pencipta dan makhluk. Orang ni sesat. Yang cuba nak membuat kias khaliq dengan makhluk. Haitsu yufarriqul makhluqu baina syukri wal kufrani, sekira-kira mereka yufarriqu, membeza oleh makhluk antara syukur dan kufran. Kufran ni kufur nikmat, antara mensyukuri dan mengkufur nikmat. Lima lahu minal irtiyahi, bagi perkara yang ada baginya al-irtiyah, rasa kerehatan, wal ihtizazi wat taladzuz, rasa nikmat dan juga kelazatan, bi ahadihima dunal akhar, dengan salah satu tidak pada yang lain. Makhluk kan dapat beza kan? Makhluk kan, haitsu yufariqul makhluk dia dapat beza antara syukur nikmat dengan kufur nikmat. Ada pada salah satu itu rasa lega, rasa tenang, rasa suka, salah satu tidak ada satu lagi. Nampak? Tiba-tiba dia nak kiyahkan Tuhan pun gitu juga. Adakah pada diri Tuhan bila orang mensyukurinya ada perasaan tu? Tak ada. Pada orang kufur nikmat ada perasaan? Tak ada. Sebab itu sungguhnya telah sesatlah siapa yang cuba mengkiaskan Khaliq dengan makhluk. Amma Allah, adapun Tuhan, fahuwa munazzahun an dzalik, dia maha suci pada demikian itu. Wabillahi taufiq. Khatimatu, ini menutup. Hadza akhiru man taha ilaihi kalamu syekh, ini akhir apa yang sudah padanya oleh kalam syekh, fi ithbati dzati wal af'al, pada mengisbatkan zat dan perbuatan. Walam yatakallam 'ala al-asma', syekh Imam Ghazali tidak membicarakan tentang asma', li'annaha sam'iyah, kerana masalah asma Allah sam'iyah. Bal qad ikhtulifa, bahkan dikhilafkan, fi jawazil ishtiqaqi fiha, boleh tak diisbatkan nama Tuhan dengan jalan ishtiqaq. Ishtiqaq lafaz yang sabit, kita keluarkan nama Tuhan daripada lafaz tersebut.
Nampak? Contoh kita kata apa? Benda mubdi' ada badi'. Badi'us samawati wal ard mubdi'un. Kita kata Allah itu Allah ni muhandisu lah. Allah yuhandisul akwan. Allah mereka akan alam ni. Dia yang buat arkitek bagi alam. Boleh tak kita keluarkan, kita namakan Tuhan Muhandisul Akbar? Tak boleh. Tapi berlaku khilaf lah. Adakah boleh istiqaq? Anda sebut dah dalam Syarqawi dulu. Ada syarat-syaratnya. Perkara tu ada dalam Syarqawi. Syarat macam mana khilaf berlaku. Was sahih, pandangan yang sahih, al-jawaz. Haruslah. Tapi ini di sisi Syekh rasanya kena tengok balik. Pandangan yang kuatnya rasanya wa indana an-nasmahu tauqifiyyah kadza sifatu fahfadhis sam'iyyah. Asma dan sifat Tuhan ni sam'iyyah. Bahkan yang kuat dan lebih aslamnya ialah nama dan sifat Tuhan tauqifiyah. Dengan jalan istiqaq ada yang mengharuskan. Mengharuskan adalah bahkan ramainya mengharuskan, cuma mengharuskan pada pada kita kata bukan pada menjadikan nama, tapi pada mengitlaqkan atas dasar siyak kalam ataupun penggunaan lafaz tersebut dengan syarat bahawa tidak memberi waham makna yang tidak layak dan kekurangan. Okey. Boleh cek balik lah. Kalau boleh tengok balik tu, Izzat kata buat balik dawabit. Rasa Syekh Jamal ada sebut sekali tak pasal dawabit macam mana berkaitan ni. Pertama, jangan ada yang makna yang naqis, yang seterusnya benda itu warid dalam nas. Lagi dah ingatlah ada apa tu, tengok baliklah. Wa amal kalamu fil ismi wal musamma. Adapun perbincangan tentang isim dan musamma wa tasmiyah, falaisa min sya'ni salah, itu bukan urusan salah. Halil ismu huwal nafsul musamma? Adakah isim musamma itu sama? Itu bukan perbincangan salaf. Wa tahsiluhu laisa bimuhim, dan menghasilkan ilmu tentangnya bukan benda yang penting. Falidzalika tarakahu, dari kerana itu Imam Ghazali meninggalkannya. Mabahithul kalami ala nubuwat wallahu taala ala wa alam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.